Nama saya Muhammad Syahmi Ali bin Adnan. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Dayanti binti Muhammad Azizi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Naila binti Ismail. Kami dari DBF 3B dan kami akan bentangkan ajaran sesat yang dibawa oleh Haji Kahar bin Ahmad. Pengenalan dan sejarah perkembangan. Definisi ajaran sesat. Ajaran atau amalan yang dianggap sebagai ajaran Islam tapi sebenarnya ia bercanggah dengan Al-Quran dengan As-Sunnah. Ciri-ciri ajaran sesat. Ciri-ciri ajaran sesat yang pertama ialah kepercayaan terhadap rukun-rukun iman dengan rukun Islam secara bertentangan dan tidak selaras dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Contoh dia, mereka mendakwa bahawa ada kiblat lain selain Kaabah. Kedua, mereka menyatakan bahawa semua agama adalah agama yang sama. Ketiga, mereka mendakwa bahawa ada kitab lain yang mampu menyaingi dan memasukkan Al-Quran. Yang keempat, mereka ingin menyatukan semua agama ke dalam agama yang baru. Ciri-ciri ajaran sesat yang kedua, mereka mempertikaikan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih yang diberi oleh ulama hadis. Mereka juga mencemarkan ajaran sesat, contohnya dengan memasukkan Al-Quran. Yang ketiga, mereka mendewakan diri mereka, guru mereka, pemimpin mereka ataupun kumpulan ajaran sesat tersebut. Contohnya ialah dia menganggap diri dia ataupun guru dia tu sebagai ahli syurga. Yang kedua, mereka dakwa bahawa mereka boleh menebus dosa seseorang. Yang ketiga, mereka mendakwa bahawa mereka dapat keistimewaan yang lebih. Contohnya, mereka boleh kahwin lebih berempat. Ciri ajaran sesat yang keempat, mereka mendewakan diri mereka sehingga menganggap diri mereka itu sebagai maksum. Mereka juga menganggap diri mereka sebagai jemaah Tuhan, Imam Mahdi, Al-Hadi dan juga sebagai Nabi. Ciri ajaran sesat yang kelima, mereka mengadakan bid'ah dan melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, mereka menghapuskan kewajipan solat Jumaat, menghapuskan kewajipan berijtihad, menghapuskan juga kewajipan solat dan mereka menyatakan bahawa nak solat hanya perlukan niat. Yang keenam, ciri ajaran sesat yang keenam ialah mereka mendakwa bahawa mereka boleh melakukan perkara pelik dan gaib. Contohnya, dapat menghidupkan orang yang telah mati. Latar belakang Haji Kahar. Nama penuh Haji Kahar bin Abdul Jalal. Dilahirkan pada 20 April 1950 dan berasal dari Hulu Kelang, Selangor. Hak pendidikan hanyalah tahun 5 sekolah Melayu. Dia didapati pernah membawa jemaah haji Malaysia ke Mekah. Belajar ilmu agama dari arwah bapanya yang pernah menjadi Imam Masjid Hulu Kelang, Selangor. Didapati mendalami ilmu Al-Quran dan kitab secara bersendiri. Dia juga merupakan pengasas Haji Kahar, ajaran Haji Kahar. Dan beliau pernah menerbitkan 2 jenis buku, iaitu Al-Furqan dan juga Pembeda dan Tabut. Haji Kahar telah mendakwa bahawa diri dia sebagai Rasul Melayu. Dia juga selalu mutabalikkan tentang soal sembahyang. Dia juga pernah mengatakan bahawa ibadah haji sengaja dibuat oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengaut keuntungan. Beliau mengatakan bahawa Al-Quran dan hadis bukanlah pegangan utama dan mengatakan bahawa rakaat semata-mata. Ajaran beliau telah popular di Malaysia pada 28 Mac 1991. Sejarah perkembangan beliau adalah bermula di rumah beliau sendiri, iaitu rumah nombor 44, Kampung Kemesah di Hulu Kelang, Selangor. Beliau juga mengembangkan ilmu beliau ni di rumah pengikut kanannya di sekitar Selangor. Dianggar sebanyak 20 pengikut beliau yang berasal dari Kuala Lumpur dan sekitar Selangor. Semua pengikut tersebut didapati bahawa tidak mempunyai ilmu agama yang baik. Sebab itulah mereka terikut-ikut dengan ajaran Haji Kahar dan mudah mempercayai. Haji Kahar ni akan mengadakan perhimpunan pada setiap hari Jumaat dan membincangkan tentang hal ilmu agama. Tetapi beliau mengetepikan kewajipan solat Jumaat, iaitu kepada para lelaki. Contoh syariat. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Dayanti dan saya akan terangkan dari segi syariah.
Yang pertama, tidak percaya kepada rukun Islam. Yang kedua, untuk membersihkan diri daripada syirik. Yang ketiga, istilah air di sisi Allah ialah petunjuk atau ayat-ayatnya. Yang keempat, istilah tanah di sisi Allah ialah akal dan fikiran yang baik, benar dan adil. Yang kelima, solat 5 waktu tidak wajib dan cukup mengabdikan diri kepada Allah, rendah diri dan patuh perintahnya. Yang keenam, rukuk ialah mentaati perintah Allah. Yang ketujuh, puasa ialah kejadian Al-Quran diturunkan dan bacaan mulia kepada hamba-Nya. Yang kedelapan, puasa bererti berpuas-puasan. Yang kesembilan, zakat ialah melakukan kebaikan pada diri sendiri dan orang lain. Yang kesepuluh, ibadah haji boleh ditunaikan di mana-mana di bumi Allah. Yang kesebelas, tidak perlu solatkan orang yang meninggal dunia. Terima kasih. Contoh akidah. Baiklah, pada giliran saya ini, saya akan menjelaskan tentang sudut akidah ajaran Haji K.H. Ahmad. Dalam ajaran mereka terdapat banyak penyelewengan dalam segi akidah. Mula-mula, Allah berkuasa menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya dan memberikan dan menjelaskan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Haji K.H. Ahmad mengaku bahawa dia adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah. Dia mendakwa bahawa Rasul sentiasa ada di muka bumi pada setiap masa. Dia mengaku menerima wahyu daripada Allah di Bukit Kemesar, dan cara penyampaian wahyunya sama seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahawa amat berlawanan dengan apa yang kita tahu tentang bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah SWT. Dia juga mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Nabi hanya kepada kaum pada zamannya sahaja, tapi tidak, kitalah kaum Nabi Muhammad juga, yang mana kita berada pada zaman yang terakhir. Dalam ajaran mereka juga, Rasul ialah seorang lelaki di antara manusia dan jin, yang amat berlawanan apa yang kita fahami bahawa setiap Rasul itu hanyalah seorang manusia biasa yang tiada kaitan antara jin ataupun apa-apa makhluk yang lain. Dalam akidah mereka, Rasul diutus oleh Allah ke setiap negeri, golongan, bangsa, kaum dan zaman. Tapi kita lihat tiada yang sama apa yang dikatakan oleh ajaran ini, yang mana tiada pun Rasul yang diutuskan kepada kaum di Thailand, kan? Rasul ini juga mereka percaya bahawa hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah dalam bahasa kaumnya sendiri sahaja. Mereka percaya Rasul itu hanya datang untuk menyempurnakan Alkitab, iaitu Taurat, Injil dan Al-Quran sahaja. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran pada masa ini bukanlah Al-Quran yang sebenar, tetapi hanyalah catatan semata-mata sahaja. Mereka percaya bahawa Al-Quran yang sebenar telah diangkat ke langit, iaitu ke Lauh Mahfuz selepas kewafatan Rasulullah SAW, dan yang ada pada masa ini hanyalah suatu penipuan sahaja oleh apa yang mereka sangka. Dalam akidah mereka tidak percaya kepada hadis yang kita dengar pada masa ini, sebab mereka menganggap ia hanyalah rekaan manusia semata-mata sahaja selepas kewafatan Rasulullah SAW. Hadis ini mereka menganggap ia hanyalah sangkaan, pandangan dan keterangan akal manusia itu sahaja. Kita telah dijelaskan bahawa Nabi, semua apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah daripada Allah dan bukanlah apa yang difikirkan oleh Nabi. Itu semua adalah yang datang daripada Allah. Jadi jelaslah bahawa apa yang dikatakan dalam hadis itu semua sesuatu yang benar, bukanlah apa yang difikirkan oleh manusia saja. Jadi itulah hanya apa yang saya berkatakan tentang tentang akidah ajaran Haji K.H. Ahmad ini. Sekian. Kesimpulan, ajaran Haji K.H. jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fitrah manusia yang mahu mencari kebenaran menyebabkan ramai yang mudah terjebak dengan ajaran sesat ini. Yang ketiga, ciri-ciri amalan ajaran sesat yang ringan dan mudah juga merupakan daya tarikan yang menyebabkan segelintir masyarakat menerima ajaran sesat ini. Yang keempat, masyarakat perlulah mengambil berat tentang isu ajaran sesat agar tidak terpengaruh dengan ajaran tersesat tersebut. Yang kelima, masyarakat mestilah berhati-hati dan menerima sesuatu ilmu jika ianya jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Yang terakhir, pihak berkenaan sewajarnya perlu menguatkuasakan undang-undang Islam dengan lebih ketat lagi membanteras ajaran sesat ini. Sekian, terima kasih.